idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Bila Allah timpakan sikit je, masa ni sentuh macam tu. Bila Allah sentuh sikit je benda dia tak suka. Allah sakit lutut je pun. Sakit lutut ni standard lah. Ya, semua orang kena sakit lutut kalau dah umur dah 50, 60. Betul kan? Yang duduk bawah tengok macam nak bangun nanti ni. Sebab tu Ustazah pun tak berani nak suruh datang depan duduk. Takut kan nak bangun susah. Ya. Sakit lutut ni biasa. Bukan nak suruh kita berkeluh kesah. Tapi sifat manusia tuan-puan, idza massahu syarru jazua. Sentuh sikit je masalah, jazua. Ya Allah, pedihnya. Ya Allah, stresnya. Ya Allah, tensionnya. Padahal benda ni kecil. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita kena timbang-timbang tuan-puan. Macam Ustazah ni, saya kata kat diri sendiri. Adalah naik macam ruam sikit dekat pergelangan tangan hari tu kan. Tapi lama juga nak boleh hilang tu. Ya, makan masa 2-3 bulan juga. 2-3 kali juga pergi klinik tuan-puan. Jadi mulut kita ni dah jadi bobel-bobel dah. Ya. Mula kata aduh banyaknya duit habis nak pergi klinik. Doktor tu tak ubat dia tak serasi, nak pergi klinik lain pula. Pergi klinik sekarang menunggu lama sangat. Bayang tuan-puan. Tapi lepas tu kita teringat apa? Kawan kita sebaya dengan kita, umur 45 tahun, tapi Allah uji dia kanser payudara stage 4. Nampak tak jauh beza tuan-puan? Allah uji kita ruam je. Allah uji ruam pun mulut kita macam ni. Merungut, mengeluh. Sahabat Ustazah kanser payudara stage 4. Bila pergi ziarah dia senyap. Tangan dia gerak macam ni. Tangan gerak macam ni. Agak-agak apa dia buat? Zikrullah. Dia punya kanser tuan-puan sekalian. Ya Allah, besarnya. Ya. Ada yang dah sampai keluar-keluar darah pun sedang dirawat. Jadi Masya Allah, sifat manusia tu apa dia? Bila Allah timpa sikit je susah. Jazua. Makan dalam. Tension dia tu makan dalam. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan bila Allah bagi dia kebaikan, benda yang dia seronok, benda yang dia suka, maka dia akan jadi bakhil. Maka dia akan jadi, ya Allah, tak nak share dengan orang lain. Ya, dia akan jadi kalau boleh nak monopoli benda tu tuan-puan sekalian. Dua-dua keadaan tadi adalah keadaan yang agak ekstrim. Orang Terengganu kata apa ekstrim dik? Apa orang Terengganu? Ekstrim juga orang Terengganu. Apa dia orang Terengganu cakap ekstrim ni? Lebeng. Nebeng. Skoti lah. Ya. Tuan-puan, maknanya dua-dua keadaan tu melampau. Dua-dua keadaan. Tapi dalam ayat tu Allah berikan pengecualian. Kamu takkan jadi berkeluh kesah. Sama ada Allah beri susah atau Allah beri senang, kamu maintain bagus saja. Kamu tenang saja. Siapa dia? Illal musallin. Kecuali orang yang mendirikan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Iaitu orang yang jaga salatnya sentiasa. Jadi orang yang salat ini tuan-puan sekalian, dia tidak mudah berkeluh kesah. Sama ada diberikan dengan ujian kesusahan ataupun ujian nikmat, insya-Allah orang yang menjaga salat daimun, sentiasa menjaga salat, akan selalu berada dalam keadaan tenang sangat-sangat dan baik-baik belaka. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, ya, Nabi Ibrahim berdoa dan kemudian doa itu dirakamkan dalam Al-Quran. Ya, nak minta supaya nikmat yang namanya solat, menjaga solat ni bukan untuk kita saja, tapi untuk anak cucu kita juga. Apa doanya? Rabbij'alni muqimas salah. Sambung. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.
Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang benar-benar mendirikan salat, dan juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami ini. Muslimin dan muslimat sekalian, bila sebut tentang solat, itu adalah tanggungjawab yang harus kita mainkan, bukan saja untuk kita. Petang ni, muslimin muslimat, kita cakap pasal solat khusyuk ni, ini bukan untuk kita saja ni. Ya, ustazah harap muslimat pun terbayang-bayanglah muka anak-anak kita juga. Selain daripada muka anak-anak, muka siapa lagi nak terbayang? Bapa anak. Ya, terbayang-bayang ni tuan-puan. Kita bukan cakap untuk diri kita seorang. Sebab dalam Quran sebut apa? Wa'mur ahlaka bis-salah. Hendaklah kamu perintahkan ahli keluargamu untuk mendirikan solat. Wastabir 'alaiha, dan kamu hendaklah meneguhkan kesabaran dalam menyuruh ahli keluarga kamu mendirikan solat. Ustazah belajar tengok macam mana daripada mak ayah tuan-puan. Mak ustazah lah khususnya dalam bab solat ni. Sampai ketua. Ustazah ni dah tua dah. Balik kampung, mak tanya, dah semayang ke belum? Ya, padahal kita ni dah tua dah kan. Ya, tapi mak tanya, dah solat ke belum? Mak tukang tengok, tolong tengokkan jam. Ni dah pukul 5 suku ni, lambat ni kalau tak solat lagi ni. Mak. Walaupun anak dah besar tuan-puan ya, anak pergi ngajar dah tempat lain, tapi mak tetap mak. Ibu tetap ibu. Peranan dia, wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluarga kamu untuk mendirikan solat, itu seumur hayat. Ada sekali tu tuan-puan sekalian, ustazah balik dengan anak-anak. Jadi entah macam mana anak-anak ni cepat-cepatlah ambil wuduk apa semua, semayang, solat. Lepas tu ustazah tengah borak dengan mak. Anak keluar daripada bilik, mak saya tanya, Dah solat ke tu? Anak-anak kata dah. Mak kata, ya Allah, sekejapnya. Anak kata, jamak Wan, memanglah sekejap, dia cakap. Ya. Jadi Wan ni tak puas hati lah. Ya, mak tu tak puas hati. Sekejap sangat ni, jangan solat macam ni. Ustazah ni ada maknya ni, mak anak-anak tu kan. Lepas tu mak saya kata, mai sini, masuk bilik Wan sekejap. Masuk bilik Wan. Tu dua orang tu masuk bilik Wan. Masuk bilik mak ustazah. Saya dengar daripada luar, mak kata, solat balik, Wan nak tengok. Apa ni Wan ulang-ulang pula solat, kata anak ustazah kan dia. Tak ada Wan nak tengok. Wan nak tengok macam mana boleh laju macam tu. Tunjuk balik kat Wan. Nak tengok macam mana menyempurnakan solat dengan begitu laju. Lepas tu anak-anak ustazah tu pun masa tu kecil-kecil lagi lah ya, solat balik semula. Bila dia angkat takbir Allahu Akbar, dengar mak ustazah cakap, doa iftitah baca. Ya, dengar. Maknanya solat sambil apa? Ada orang kawal ni, ya. Anak tu baca lah kat doa iftitah. Bila rokok tuan-puan, dengar mak ustazah kata, baca 3 kali, jangan buat kedekut. Dia membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Last kali ujung, habis bagi salam, mak ustazah pun tunjuk kat dia jam. Tengok ni, Wan tengok jam ni. Bila macam ni solat dia, maka masa sampai 5-6 minit. Nak banding tadi, macam seminit je kamu masuk bilik Wan, keluar, kamu kata dah solat. Agak-agak siapa yang paling malu? Yang malu yang kat luar tu. Dia kata, budak-budak ni buat malukan benih, betul lah. Ya. Sungguh, tapi nak beritahu tuan-puan, keturunan kita kena tengok semayang dia. Anak cucu kita jangan boleh lepas macam tu. Tengok selagi mana hayat Allah bagi kita masih hidup tuan-puan, inilah amanah tanggungjawab kita kena jaga. Wa'mur ahlaka bis-salah. Pernah anak ustazah yang kecil-kecil tu masuk bilik air, lepas tu mak ustazah pun sama ikut kat bilik air. Ustazah suruh dia orang solat, dia ambil wuduk, mak sama-sama lari masuk bilik air. Dia kata, mak tu nak ke mana pula? Ya, nak masuk bilik air, nak suruh anak-anak keluar. Rupa-rupanya dengar, ya, mak sedang tengok anak kita ambil air semayang, ambil wuduk. Lepas tu mak datang, mak kata apa? Kak Cik, tak kau tengok ke anak-anak ambil wuduk ni? Dia main air. Mazhab mana basuh satu kepala? Budak kecil. Ya, jadi Masya Allah tuan-puan, ustazah banyak ditegur oleh mak tentang mendidik anak-anak tadi. Jadi kita ambil satu tanggungjawab.
belum pernah selesai, tak pernah selesai, terus kita laksanakan selagi kita masih ada hayat, masih hidup, iaitu menjaga kualiti solat kita agar jadi solat yang khusyuk, dan juga mengarahkan, mendidik agar anak cucu kita benar-benar melakukan solat yang khusyuk.